Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala digunakan kesihatan yang baik, dan selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali syukur kepada terima kasih kepada asatizah, ustaz dan pensyarah saya, Ustazah Masyitah. Okey, saya akan menerangkan sedikit tajuk berkaitan dengan solat musafir, iaitu solat dalam perjalanan lah. Orang panggil apa? Kita nak bermusafir, berjalan. Okey. Tujuan solat musafir ni adalah untuk meringankan, memudahkan kita untuk melakukan ibadah solat ketika dalam perjalanan. Okey. Solat musafir ni terbagi kepada dua, iaitu solat jamak. Jamak adalah menghimpunkan solat. Dan kedua iaitu qasar, iaitu memendekkan sembahyang. Okey. Qasar adalah memendekkan sembahyang. Contohnya solat zuhur, yang boleh qasar adalah solat zuhur, asar dan isyak. 3 je. 4 rakaat jadi 2 rakaat. Okey, syarat-syaratnya adalah siapa yang wajib solat fardu. Okey, untuk orang solat qasar ni, pendekkan sembahyang ni adalah solat fardu je. Solat sunat tak boleh pendekkan. Okey, kedua, perjalanan yang lebih 2 marhalah, keluar daripada qaryah dan sampai ke destinasi tu lebih daripada 81 km. Contohnya, saya daripada Kedah ni, Kuala Katin, nak ke Kuala Lumpur, A ke B ni lebih daripada 81 km. Kedah, Kuala Katin hingga Kuala Lumpur ni sah dah lah, lebih 81 km kan, 400 km. Okey. Keempat, tidak mengikut imam yang bermukim. Okey, kita nak solat qasar ni, pendekkan solat ni, 4 rakaat jadi 2 rakaat ni, tak boleh ikut imam yang bermukim. Contohnya, kita perjalanan nak pergi ke Kuala Lumpur daripada Kedah, jumpa satu masjid ni, imam tu tengah sembahyang. Dia solat ke tempat dia, mestilah solat zuhur. Contoh solat zuhur 4 rakaat, kita nak solat 2 rakaat, pendekkan sembahyang. Yang sikit tak boleh ikut yang banyak. Jadi caranya, kita kena sembahyang dengan orang yang bermusafir juga, ataupun kita sembahyang sendiri. Kuranglah pahalanya, tapi dapatlah untuk kita qasarkan sembahyang. Okey. Kedua, solat musafir ni juga adalah boleh jadi jamak, himpunkan sembahyang. Jamak ni adalah himpunkan sembahyang. Jadi 2 waktu daripada 2 waktu hingga ke 1 waktu. Contohnya zuhur, asar dalam waktu zuhur ataupun waktu asar. Maghrib, isyak dalam waktu maghrib ataupun dalam waktu isyak. Okey. Jamak juga terbagi kepada 2, iaitu himpunkan sembahyang ni terbagi kepada 2. Yang pertama, jamak takdim, awalkan. Yang kedua, jamak takhir. Okey, jamak takdim ni, yang awalkan ni, contohnya solat zuhur dan asar dalam waktu zuhur, maghrib, isyak dalam waktu maghrib. Okey, syarat-syaratnya ada 4. Yang pertama, mengikut turutan. Okay, kita nak sembahyang zuhur, asar dalam waktu zuhur tadi, dalam waktu awal takdim kan, kena ikut turutan. Kena solat zuhur dulu, baru solat asar dalam waktu zuhur tu. Dan maghrib, isyak dalam waktu maghrib tadi, takdim awal kan, mesti solat maghrib dulu baru boleh solat isyak. Tak boleh solat isyak dulu baru solat maghrib, tak boleh dalam waktu maghrib tu. Kedua, niat. Okey, kita nak solat zuhur dan asar, jamak takdim dalam solat zuhur tu. Sebelum solat tu kena niat dah, aku nak jamak 2 solat ni dalam waktu zuhur. Tak boleh aku solat zuhur 2 rakaat, lepas tu aku kata aku nak solat asar lah, jamak sekali. Dalam waktu zuhur ni tak boleh. Macam tu jugalah maghrib. Ketiga, berturut-turut, tak boleh dipisahkan. Okey, solat zuhur dan asar ni, dalam waktu zuhur ni tak boleh kita nak solat zuhur jap, lepas tu pergi tandas ataupun pergi minum air jap, lepas tu solat asar. Tak boleh pisahkan. Kena lepas solat zuhur terus solat asar dalam waktu zuhur. Macam tu juga maghrib. Keempat, masih dalam musafir. Contohnya kita pergi Kuala Lumpur, lepas tu berhala balik tu,
kita nak solat. Lepas tu sampai ke rumah kita nak jamak juga, tak boleh. Tak boleh takdim solat, tak boleh jamak dah. Dah sampai rumah, bukan dah musafir, tak boleh nak jamak hukumkan solat. Kedua, jamak tadi jamak takdim, ni jamak takhir pula. Iaitu melewatkan sembahyang. Solat Zuhur, Asar dalam waktu Asar, Maghrib, Isyak dalam waktu Isyak. Niat dia ada 3. Yang pertama, syarat dia ada 3. Yang pertama niat, mesti kena niat. Contohnya solat Zuhur, Asar dalam waktu Asar, kena niat. Kata nak jamak ni sekali ni dalam waktu Zuhur. Dan Maghrib, Isyak dalam waktu Isyak, kena niat. Waktu Maghrib kena niat dah. Aku nak solat Maghrib dengan Isyak dalam waktu Isyak lah. Dalam hati niat dia. Jadi kena niat waktu Maghrib, waktu sebelum tu. Kalau katakan tak niat, jadi kita sembahyang Isyak lah. Maghrib ni tadi kita jadi qada. Qada lah, bukan jamak. Okey. Ketiga, syarat dia tidak tertib. Tertib maksudnya dia tak disusun lah. Contoh Zuhur, Asar, tak syarat nak solat Asar tu, solat Zuhur dulu ke solat Asar dulu. Maghrib, Isyak, tak kisah nak solat Isyak dulu ke Maghrib, Isyak. Maghrib dulu. Tapi di sini ada masalah. Kalau contohnya kita solat dalam perjalanan, tiba-tiba Zuhur, Asar tak ada masalah, kita nak ikut imam. Tapi kalau solat waktu Maghrib, kita tak tahu imam tu kat Rendah, kita tahu kita nak solat jemaah, tak tahu imam tu solat Maghrib ke Isyak. Nak selamat, kita solat Maghrib dulu. Sebab tak kisahlah waktu Isyak tu ke ataupun waktu Maghrib, kita solat Maghrib dulu. Sebab untuk mengelakkan, contoh imam kita tak tahu dia solat berapa. Katakan dia solat Maghrib dulu. Tak kisahlah waktu Isyak ke Maghrib, solat Maghrib dulu. Kita tak tahu, kita pun sembahyang Isyak dulu. Jadi kita solat Maghrib dulu. Kita 3 rakaat Maghrib. Jadi bila dia tu solat Maghrib, kita solat Maghrib, kita sama. Tapi katakan dia tu solat Maghrib, kita tak tahu, tiba-tiba dia solat Maghrib, kita solat Isyak dulu. Kini waktu Isyak, kita jamak. Kita tengok dia naik 1 rakaat, dah nak buat macam mana? Niat dia kalau kita tak sembahyang Isyak lagi, kita kena naik 1 rakaat, jadi 4 rakaat. Dia dah naik tu, okey. Sikit boleh ikut, yang banyak boleh ikut yang sikit, tapi sikit tak boleh ikut yang banyak. Faham tak? Kalau tak faham boleh komen. Okey, saya tu syarat untuk jamak takhir. Seterusnya syarat qasar dan jamak ni, yang pertama lebih daripada 81 km, tadi dah terang. Kedua, perjalanan yang tentu tempatnya. Contohnya daripada checkpoint A ke checkpoint B, daripada Kedah ke satu kawasan, mesti 81 km. Okey, tak boleh kurang. Dan tak boleh, contohnya kita daripada satu kawasan, kita melilau sampai ke B. Tengok dekat meter tu dah lebih 81 km ni. Boleh jamak lah. Tak boleh. Kita kena satu A ke B tu, kita dah tahu dah kita nak pergi ke tempat kawasan ni 81 km. Bukan melilau, tak tahu nak pergi mana, lepas tu sampai 81 km. Tak boleh jamak macam tu. Okey, ketiga, bukan tujuan maksiat. Dalam fiqh Mahaji kata bukan tujuan maksiat. Kalau katakan kita pergi perjalanan tu tujuan maksiat, tak boleh musafir. Tapi ulama khilaf. Saya pernah tanya daripada seorang pensyarah saya, Dr. Rejab Abu Meleh. Dia katakan tu khilaf. Yang pertama, tak boleh macam fiqh Mahaji, kitab fiqh Mahaji kata tak boleh solat tujuan maksiat. Contohnya kawan tu nak pergi konsert, dia semayang, dia jamak, tak boleh. Jamak ataupun qasar tak boleh. Pendapat ulama ni lah. Dan setengah pendapat kata lagi boleh jamak qasar. Sebab apa? Dia kata mustahil orang tu nak musafir, berperjalanan, nak pergi tempat maksiat tapi dia sembahyang. Ulama pakai dalil tu untuk membolehkan jamak dan qasar. Tapi seeloknya untuk kita orang yang berpelajaran semua ni, elaklah pergi tempat-tempat yang bermaksiat, konsert apa semua tu kan. Minat muzik habis kuat pun tengok dalam handset lah, tak payah sampai nak pergi ke konsert kan. Okey, akhir sekali jamak qasar ni juga
selain daripada musafir boleh juga waktu hujan. Tapi Malaysia tak amalkan amalan tu. Kalau macam saya contoh di Timur Tengah dulu pernah amalkan di Jordan dulu. Syarat untuk solat dia waktu tu salji. Syarat dia mestilah berjemaah di masjid. Kalau kat rumah tak boleh. Kedua, hujan sepanjang solat. Okey, solat Zuhur dan Asar dalam waktu Zuhur tu, jamak tu, waktu solat jamak tu pun Asar tu mesti hujan lagi. Kalau dah tak hujan tak boleh sambung. Okey, sekian. Terima kasih.